Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah hari ini sekali lagi kita berpeluang untuk sambung siri Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Jadi kita berusaha untuk menyampaikan ayat-ayat Allah dalam kitab sucinya yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan usaha yang sekecil ini menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita telah cuba berusaha menyampaikan, insya-Allah. Jadi kita akan sambung surah As-Sajdah hari ini pada sambung ayat yang keempat, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadzakkarun. Sebagaimana sedia maklum bahawa surah ini dimulakan dengan penegasan bahawa Al-Quran ini tidak ada keraguan, ianya turun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah adalah Rabbul Alamin, dan diturunkan Quran ini untuk memberi peringatan kepada kaum yang dah lama tidak datang kepada datuk nenek mereka peringatan ini. Jadi oleh kerana Arab ketika itu yang melakukan syirik, maknanya tidak mengenali Allah dengan sebenar-benarnya, maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengemukakan kita kata pengenalan tentang dia. Siapa dia Rabbul Alamin itu, dan siapa dia yang menurunkan kitab suci Al-Quran ini, iaitu Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Dia adalah Allah yang menciptakan langit, as-samawat, langit-langit yang kita nampak cuma langit yang selapis tu, yang ada beberapa cakrawala yang itu pun tak terhitung. Tapi bukan itu saja, langit-langit yang tak terjangkau oleh kita, masya-Allah. Ya, kalau yang kita nampak hanya langit yang bawah ni lah, selalu disebut sebagai as-samaud dunya, langit yang rendah. Tapi di sana terdapat, tak tergambarlah betapa luas dan besarnya, hebatnya langit-langit dan bumi yang kita tinggal ni. Dalam berapa jengkal je kita duduk atas bumi ni, sedangkan bumi sebesar mana Allah saja Maha mengetahui. Dan bukan saja langit dan bumi, wama bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, masya-Allah. Segalanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hebat, terlalu banyak, berbagai jenis yang kita pun banyak tak kenal dan tak pernah lihat pun. Ya, kalau tengok pokok saja, apa jenis pokok, kadang satu jenis pun macam-macam spesiesnya, macam-macam peringkatnya. Sekarang musim durian kan, tengok durian saja pun tak berapa jenis, musangkingnya, durian udang merahnya, tembaganya, kampungnya, macam-macam. Itu saja kalau pokok, satu jenis pokok pun kita tak terhitung. Jadi pokok saja macam-macam, masya-Allah. Jadi bayangkan betapa hebatnya pencipta, dan segala ciptaannya ini berjalan dalam keadaan yang teratur, rapi, kemas, tersusun. Tidak ada berlaku kecacatan, pertelingkahan, pertelagahan antara satu sama lain dalam ciptaannya. Tengoklah cakrawala yang berbilion di atas sana, kita cuma nampak kelipan je, tapi tak dapat kita hitung berapa banyak bintang-bintang tu. Pun begitu, berzaman-zaman tidak pernah berlaku pertembungan dan pelanggaran antara satu sama lain. Itulah hebatnya Allah yang mencipta semesta alam ini, daripada langitnya, buminya, dan apa saja yang ada di antara langit dan bumi, termasuklah diri kita, adalah sebahagian daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diri kita ini amat kecil dan kerdil berbanding dengan
makhluk-makhluknya yang hebat ni. Jadi itulah dia Allah, ya. Summa stawa 'alal arsh. Apa dia sebut? Oh, fi sittati ayyam. Dalam sitah 6 ayam ni selalu kita tahu hari. Jadi tapi sudah tentulah maksud hari di sini bukan hari kita nak bilang Sabtu sampai Ahad sampai Jumaat ke, bukan, ya. Sebab hari yang kita ada sekarang ni adalah hasil daripada putaran bumi, memutarkan dirinya mengelilingi matahari itu kan. Jadi berlaku siang malam, bukanlah hari yang ni. Sebab apa? Sebab sudah tentu hari ni belum ada lagi, ya. Sebab Allah mencipta langit dan bumi dalam 6 hari. Jadi sudah tentu bukan hari sekarang. Masa tu bumi baru nak dicipta, matahari pun baru nak dicipta. Jadi Allah saja yang tahu hari ni. Sebab tu diterjemahkan 6 masa. 6 masa ni pun kita tak tahu berapa lama, ataupun ada terjemah 6 peringkat dan sebagainya. Jadi dia menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mencipta segalanya ini dengan penuh perancangan, penuh hikmah, dengan penelitian yang ni. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala dia boleh je kun fayakun, kan, kun terus semuanya jadi. Tapi pun begitu Allah Subhanahu Wa Taala mencipta segalanya ni peringkat demi peringkat dengan hikmahnya yang hanya dia tahu, kita tak tahu. Kita serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tapi Allah sebut fi sittati ayyam, dalam 6 hari ataupun 6 masa ataupun 6 peringkat. Allah saja Maha mengetahui. Dan kenapa 6 tak 7 tak 10, itu pun Allah jua yang Maha mengetahui. Tapi yang kita yakin segalanya Allah susun, Allah atur dengan penuh hikmah, penuh bijaksana, penuh teliti dan dengan serapi-rapinya. Summastawa 'alal arsh. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Perkataan summa ni maknanya kemudian, maknanya lepas buat ni. Jadi, tapi kita kena yakin bahawa bukan itu, wallahu alam. Jadi bukanlah maksudnya Allah ni tak ada tempat, lepas tu dah jadi semua pergi duduk bersemayam ke. Itu benda gaib yang kita tak tahu. Tapi ulama kata istawa 'alal arsh menggambarkan tentang penguasaan dia. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala mencipta segala yang ada di langit bumi, dan mencipta langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya itu, dan dia terus menguasai, mentadbir, memerintah, mengatur urusan makhluknya ini. Macam mana dia istiwa alal arsh tu, yang itu kita tak boleh nak bahaslah. Kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala hakikatnya yang sebenar. Tapi kita terjemahlah dengan bahasa kita. Kemudian dia bersemayam di atas arasy dengan maksud dan cara yang layak bagi dia. Bukannya seperti duduk macam kita, kan. Tapi kita faham bahawa itu memberi gambaran bahawa dia sentiasa mentadbir, menjaga, mengurus, mengawasi sekalian makhluknya. Dia tak cipta kemudian lepas gitu saja kamu nak jadi apa, jadilah. Kamu dah hancur, hancurlah. Tidak. Segalanya berlaku dengan teratur, dengan kemas, dengan rapi, sentiasa di bawah jagaan dan pengawasannya. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatazakkarun. Jadi tidak ada bagi kamu mana-mana pihaklah yang menjadi pelindung atau boleh memberi syafaat. Siapa lagi kalau dia pencipta segalanya dan dia yang menjaga, mengawas? Jadi kepada siapa kita nak harap? Tak ada lain lah kecuali dia. Jadi dia sahaja yang merupakan wali, pelindung kita, penolong kita, pembantu kita, yang menyelamatkan kita. Tak boleh nak harapkan kepada sesiapa selain dia. Jadi ini adalah penegasan kepada tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dari segi yakin dia yang mencipta, dia yang mentadbir, dia yang mengurus, dia yang menunaikan segala hajat kita, dia yang menyelamatkan kita, dia yang melindungi kita.
Jadi layaklah soalan ni, afala tatadhakkarun, tidakkah kamu mengambil peringatan? Tak faham lagi ke? Ya, kalau Allah dah sebut, dia yang mencipta, dia yang menjaga, dia yang mengawas, dia yang mengatur, dia yang mentadbir. Jadi apa hak orang lain, pihak lain? Kenapa kita mesti sembah selain dia? Kenapa kita nak minta tolong kepada selain dia? Kenapa kita nak mengharap kepada selain dia? Kenapa tidak mengharap kepada dia? Itulah yang selayaknya, itulah yang sepatutnya. Jadi itulah yang Allah nak tekankan kepada kita. Afala tatadhakkarun, tidakkah kamu mengambil peringatan? Jadi fikirkan bahawa langit, bumi dan segala yang ada di antara keduanya, termasuk diri kita, semuanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia sentiasa memerhati, mengawasi, mengatur dan mentadbir segala-galanya. Maka dialah satu-satunya tempat kita memohon pertolongan, tempat kita mengharapkan bantuan, tempat kita berserah diri dan mengabdikan diri dengan setulus-tulusnya. Jadi itulah lebih kurang intisari ayat yang keempat surah As-Sajdah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri sendiri khususnya dan untuk semua yang mengikutinya. Sekian dulu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.